Jadi bila dah hari raya ni, antara yang saya rindukan keriuhan mak. Mak jadi banyak cakap. Itu yang saya rindukan. Lepas tu pula, tapi benda tu tak boleh saya tak boleh nak dapat lagi. Jadi saya terpaksa lepaskan rindu saya di tanah perkumpulan pada hari 1 Syawal nantilah, insya-Allah. It is traditional for Muslims as a mark of love and respect to visit their parents and relatives during the auspicious celebrations of Eid al-Fitr. Nevertheless, this tradition was robbed by the deadly virus of COVID-19, putting all celebrations to a stop. Family members were restricted from visiting each other, and for some, they unfortunately lost their loved ones to this deadly virus. This year, Malaysians can rejoice as COVID restrictions have been loosened and we can all visit family and friends again. The longing to be within the warm embrace of elderly parents and family living in their hometowns can once again be fulfilled. However, sadly, this is not the case for Abdul Razak Nordin, who lost his mother to COVID-19 pneumonia last year. A frontliner himself, it never crossed his mind that he could lose his dear mother to this deadly virus, and that he would be the one to be solely responsible to manage her final passage in life. Razak laments that this year's Eid al-Fitr celebrations, much anticipated for so many, means nothing to him. Razak speaks to the vibes, and this is his story. Hari raya tahun ni saya macam dia ada nilai-nilai sentimental sikit kat saya. Sentimental, lepas tu pula agak sensitif. Yalah, bila kawan-kawan duk tanya macam mana persiapan raya pada tahun ni, kan? Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya memang tak tahu nak cakap macam mana sebab saya memang tak ada buat apa-apa persiapan. Okey. Seperti yang semua sudah tahulah kan, Kak pun sudah tahu, arwah mak saya pun meninggal disebabkan COVID-19. Okey, dia meninggal dunia disebabkan COVID-19 pada tahun lepas. Jadi tahun ni adalah tahun yang pertama saya merayakan Aidilfitri tanpa mak lah. Jadi sepanjang tempoh 2 tahun yang sebelum itu, tahun 2000 dengan tahun 2021 memang saya tak beraya dengan mak. Okey, memang saya tak beraya dengan mak. Jadi tahun ni sepikir kalau ikutkan tahun ni lah nak beraya dengan mak, sebab bila kita tengok kadar penurunan COVID-19 dah makin menurun kan. Tapi itulah, Allah lebih sayangkan mak. Jadi terpaksa reda je lah untuk yang tahun ni. Jadi saya terpaksa bawa diri saya kat mana saya nak pergi. Jadi saya akan raikan bersama dengan mak, tapi di tanah perkumpulan Islam Seksyen 21 Shah Alam. Saya pun tak beli baju raya untuk diri saya sebab saya macam, kenapa aku nak beli, kenapa apa aku nak buat, kan? Sebab memang biasa kalau sebelum ni, sebelum pandemik, memang setiap kali kalau raya memang saya berada dengan mak. Saya akan bantu mak, kan? Adik-beradik yang lain. Jadi bila dah hari raya ni, antara yang saya rindukan keriuhan mak. Mak jadi banyak cakap. Itu yang saya rindukan. Lepas tu pula mak punya rendang memang ialah saya suka rindu, saya pasalkan mak saya suka. Kan? Saya nakkan, tapi benda tu tak boleh nak, saya tak boleh nak dapat lagi. Jadi saya terpaksa lepaskan rindu saya di tanah perkumpulan pada hari 1 Syawal nantilah, insya-Allah. Saya boleh katakan dalam seminggu memang 3-4 kali saya tengok mak. Sebab rindu kat mak. Memang setiap hari memang saya tak tahu, sebab setiap hari memang saya boleh katakan mak selalu datang kat mimpi saya. Mak banyak bagi nasihat kepada saya. Waktu saya
berkhidmat di JAIS, saya antara yang memantau untuk beberapa ajaran sesat. Jadi mak kata kepada saya, ajak hati-hati. Hati-hati, dekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan diri dengan Allah. Okey. Lepas tu pula bila mak tahu pula saya menguruskan jenazah COVID, okey, mak pun sampai ke perkara yang sama, ajak dekatkan diri dengan Tuhan, dekatkan diri dengan Allah, berserah kepadanya. Okey. Yang penting jangan lupa diri. Okey, pasang niat kerana Allah. Pasang niat kerana Allah, kita membantu orang, insya-Allah Allah membantu kita. Kita bantu orang, insya-Allah Allah akan bantu kita. Kalau tak bantu diri ajak, kalau tak bantu diri ajak, insya-Allah Allah akan bantu keluarga kita. Dan alhamdulillah, kata-kata mak tu sebenarnya, kata-kata mak tu yang buatkan Allah pemudahkan urusan saya membantu jenazah mak sampailah mak selamat dikebumikan. Memang betul. Saya bantu urusan jenazah orang lain, dan Allah memudahkan saya bantu menguruskan jenazah mak saya sendiri. Okey. Itulah bila nak kata bantu menguruskan jenazah mak ni, siapa yang jangka kan, siapa pun tak tahu bila kita pakai PPE dalam keadaan yang panas. Tak siapa yang menjangkakan yang kami ni menangis menguruskan jenazah COVID. Bila dah tertutup, kami pun menangis menguruskan jenazah COVID. Sebabkan perkara macam ni kita tak boleh nak jangka, kan? Bila kita tak boleh nak jangka, sebab perkara ni, virus ni baru yang baru untuk kita hadapi. Sebab sebelum tu kita dalam keadaan yang tenang, aman semua ni. Lepas tu pula bila dah datangnya COVID, dia macam sekelip mata. Sekelip mata dah berlaku. Kena pula pergi kepada keluarga saya. Tapi itulah orang kata, saya tak boleh nak kata yang saya tak redha dengan pemergian mak. Saya sentiasa redha dengan pemergian mak, sebab kita kat dunia ni hanya pinjaman je. Kita kat dunia ni hanya pinjaman, dan kita kena melakukan segala kebaikan, dan insya-Allah segala kebaikan kita tu Allah akan hitung kita, dan kita kena tahu bila mana kalau kita berada di umat akhir zaman, dan kita memang kena persiapkan diri kita sebenarnya. Dan saya buatkan perkara-perkara macam ni, melakukan kerja-kerja kebajikan khususnya menguruskan jenazah COVID, adalah untuk saya nak bantu diri saya nak bantu orang awam, saya nak bantu masyarakat, dan juga saya nak bantu keluarga saya sendiri. Ada banyak cara untuk saya nak tarik mak dengan ayah saya masuk ke syurga dengan kerja-kerja kebajikan, yang kerja amalan ibadah yang saya lakukan. Dengan cara tu saya mampu untuk nak menarik mereka, insya-Allah. Jadi bila saya nak kata macam rindu kat mak, ya, saya masih rindu kat mak. Sampai bila saya akan rindu kat mak, dan saya akan teruskan. Kalau tanya kat saya, bila saya boleh move on, sukar. Memang sukar untuk saya nak move on. Kita boleh gelak, tapi bila saya duduk seorang, kan? Bila saya duduk seorang, saya tak teringatkan yang lain. Saya akan ingatkan mak. Sebab saya menguruskan jenazah mak. Malam mak meninggal, berada di hospital. Saya berada di samping mak. Saya berada di liang lahat dengan mak, menurunkan mak. Saya mengiringi mak. Jadi saya merindukan mak sampai bila-bila. Itulah. Jadi pagi raya saya akan berada dengan mak lah. Itu ya. Buatlah. Itu 3, 2. 1, 2, 3. Cuba please.